Okey, jadi kita akan proceed kepada kelas kita. Jadi ambil peluang ni tau, ambil peluang ni. Ada orang dah dapat dah. Dia rasa rugi. Sebab apa? Dia WhatsApp cikgu, dia rasa rugi. Cikgu, saya rasa ruginya sebab apa yang cikgu ajar ni sama je. Tapi saya tak salin betul-betul. Jadi masa saya jawab periksa tu saya terlupa apa yang cikgu ajar. Jadi salin betul-betul nota yang cikgu bagi. Ada orang kata, cikgu saya tak nak masuk kelas hari ni, saya nak ulang kaji. Okey, cikgu fahamlah kalau esok dia periksa. Tapi bila esok periksa matematik ni kita termasuk dalam ulang kaji. Cikgu akan terangkan setiap soalan mengandungi lain-lain bab. Daripada lain-lain bab, cikgu akan bagi setiap soalan tu nota tepi. Kita panggil dia nota tepi. Maksudnya bab ni secara tak langsung kita dah boleh ulang kaji lebih daripada 5 bab malam ni. Jadi kamu salin tak nota cikgu? Kamu dengar tak apa yang cikgu nak bagi tahu ni? Okey. Jadi sebelum kita proceed kepada kelas kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey cikgu, cikgu doa semua student cikgu boleh jawab, boleh skor UASA kali ni. Untuk form 1 tak pernah lagi nak jawab soalan UASA untuk periksa akhir tahun. Jadi ini pengalaman pertama. Okey, jadi kita proceed kepada bahagian C. Cikgu akan terangkan dulu apa tu bahagian C. Okey, jadi sebelum tu nampak ke skrin kat depan ni? Nak dengar suara sikit? Nampak. Okey, bahagian C. Bila cikgu cakap bahagian C, kamu kena faham bahagian C ada 60 markah. Ingat, sebelum ni cikgu dah terang, 1 markah 1%. Jadi maksudnya bahagian C dia pegang sebanyak 60%. Kalau kamu nak nampak gambaran grade kamu lepas daripada kamu jawab periksa nanti, kamu tengok bahagian C kamu penuh ke tak penuh kamu jawab. Ada orang dia fikir macam ni, bahagian A senang, bahagian B senang, bahagian C susah. Tak, bahagian C bukan semua soalan susah. Bukan juga semua soalan senang. Sebab apa? Sebab dalam format UASA, macam cikgu terang, 5-3-2. 5 nisbah 3 nisbah 2. Jadi dekat sini, bila kita dah nampak 5 nisbah 3 nisbah 2, kita ada 100%. 5 ni apa? 5 ni adalah soalan senang. 3 ni apa? 3 ni adalah soalan sederhana. 2 ni apa? 2 ni adalah soalan susah. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada yang senang 50%, yang sederhana 30%, yang susah 20%. Jadi jangan kamu ingat semua bahagian sini susah. Sebab apa? Cikgu nak highlight kat kamu yang susah dekat sini 20%. Dan dia boleh jadi dekat bahagian A, dia boleh jadi dekat bahagian B, dan dia boleh jadi dekat bahagian C. Jadi apa yang cikgu nak bagi tahu, bahagian C ada juga soalan senang. Cumanya bahagian C ni kamu memerlukan maklumat. Kamu memerlukan maklumat. Contoh bab tu kamu ada tak maklumat pasal tu? Kalau ada baru kamu boleh jawab. Kalau kamu soalan tu senang macam mana pun kamu tak ada maklumat pasal bab tu, kamu tak boleh jawab. Percayalah cakap cikgu. Okey, jadi kita nak teruskan kepada bahagian C. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Anik ke tu? Hai. Okey, lama tak dengar suara Anik. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian C untuk satu-satu soalan. Bahagian C hari tu cikgu tak terangkan lagi kan? Okey, jadi kita akan jawab soalan-soalan di bahagian C. Okey, kejap Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan bahagian C. Bahagian C ni cikgu tak sentuh lagi. Okey, macam biasa, untuk kelas kita, cikgu nak kamu tanya diri kamu, bila cikgu buka soalan ni, kamu ada tak maklumat
kamu ada tak idea dalam menyelesaikan soalan ni? Kalau kamu tak ada maklumat langsung macam mana nak selesaikan, jangan risau, cikgu akan tunjukkan dekat depan. Tapi kalau boleh pastikan dah ada lah maklumat ni. Sebab yang ni cikgu dah ajar dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan dan hadamkan. Okey, soalan nombor 1A. Soalan nombor 1A ada 4 markah. Nampak ni 4 markah. Jadi dekat sini dia pegang. Soalan ni dia pegang sebanyak 4%. Cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu baca daripada awal. Kamu ada tak idea nak selesaikan soalan ni? Mia, dah habis baca belum Mia? Belum. Oh dah. Mia ada idea tak cara nak selesaikan? Tak ada lagi. Lagi. Okey. Okey. Jadi cikgu bagi masa dulu 20 saat lagi. Naim ada idea tak nak selesaikan soalan dekat depan ni? Kejap. Sekejap saya tengok. Nyatakan bilangan terbanyak manggis dalam plastik itu. Mana bilangan terbanyak rasa-rasa? Berapa bilangan terbanyak? Yang mana? Okey, Kalau Naim habis kalau dah. tengok dekat bawah jawapan yang ada nombor ni, Naim yang pandai tengok pandai banyak 25. Alah, okey. Jadi cikgu akan terangkan cara nak jawab soalan ni. Ingat kalau masuk periksa macam mana nak selesaikan. Okey, yang pertama sekali, Pak Ahmad merupakan seorang peniaga buah manggis. Pulot batang daun di bawah menunjukkan bilangan biji manggis dalam 10 bungkus plastik yang berjisim 2 kilogram manggis. Okey, mana ini maklumat dia? Siapa tak reti baca batang dan daun, dia tak boleh nak selesaikan soalan ni. Cikgu terus terang, dia terus tak boleh nak selesaikan soalan ni. Jadi cara nak baca batang dia apa? Tengok takut masuk periksa sebiji. Okey, batang dekat sini adalah untuk puluh, daun dekat sini adalah untuk sar. Cara nak baca dia, 1 pergi kepada 8, kita dapat 18. 1 pergi kepada 8, pergi lagi kepada 8, kita dapat 18. 1 pergi kepada 9, kita dapat 19. 1 pergi kat 9, kita dapat 19. Itu sahaja. Okey, kita teruskan. 2 pergi dekat kosong, kita dapat 20. 2 pergi dekat kosong, kita dapat 20. 2 pergi dekat kosong pun 20. Sekarang 21. Maksudnya 21. 2 pergi dekat 2, 22. 2 pergi dekat 3, kita dapat 23. Inilah apa yang cikgu cakap tentang maklumat. Kalau kamu tak ada maklumat nak selesaikan, nak keluarkan data antara puluh dengan sar, batang dan daun, kamu tak boleh nak selesaikan. Jadi dekat sini, soalan dia senang. Tapi kalau kamu tak ada maklumat, kamu tak boleh nak buat. Ni nota cikgu. Nyatakan bilangan terbanyak manggis di dalam plastik. Jadi terbanyak dekat sini 23. Kamu tulis sahaja dekat sini 23, kamu dah dapat markah. Itu cara dia. Okey, soalan nombor 2. Tukarkan perwakilan plot batang daun kepada plot titik. Plot titik ni macam mana nak buat? Sambil-sambil tu secara tak langsung kita dah refresh balik macam mana nak selesaikan batang daun. Yang pertama, yang kedua plot titik. Okey, dekat 18 kita ada 2 nombor 18, 1 2. Jadi cari 18 dekat sini, kamu titikkan 2, 1 2. Dekat 19 ada 2. Jadi dekat sini kita titikkan 2, 1 2. Dekat 20 ada 3, 1 2 3, kita titikkan 3, 1 2 3. Dekat 21 ada 1, 22 ada 1, 23 ada 1, 1 titik dekat 21, 1 titik dekat 22, 1 titik dekat 23. Selesai. Itu sahaja 4%. Jelas ke semua? Boleh faham soalan ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini apa yang cikgu nak cuba highlight? Bahagian C soalan dia senang. Tapi kalau
kalau kamu tak ada maklumat nak selesaikan, kamu tak boleh nak buat. Percaya cakap cikgu. Contoh, kalau kamu tak ada maklumat pasal nak keluarkan data ni, kamu terus blank. Bila kamu blank dekat nombor 1, kamu terus blank dekat nombor 2, kamu terus hilang 4 markah mudah. 4 markah senang. Jadi, ingat, salin nota daripada cikgu ni. Okey, soalan 1A jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya, soalan 1B. Cikgu bagi masa untuk kamu fikirkan soalan 1B. Masing-masing cuba fikir macam mana nak selesaikan soalan ini. Cikgu bagi masa 20 saat sahaja. Ni berapa peratus? Ini soalan dia adalah sebanyak 2%. Okey. Cikgu nak tanya, Ummu Atiyah ada tak idea nak selesaikan soalan ni? Ada. Okey, macam mana nak buat tu nombor 1? Nombor 1 tu 280 kepada 200 kepada 250. Pandai. 1 markah. Itu je. Jadi contoh kat sini A, B, C. Kita tengok dia cakap apa soalan nombor 1. A nisbah B nisbah C. A dia 280, ambil 280. B dia 200, ambil 200. C dia 250. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita buat B, C, A. B kita berapa? B kita 200. C kita adalah 250. A kita 280. Jadi dekat soalan ni, kita dah dapat markah sebanyak 2%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi apa yang cikgu nak highlight dekat sini, soalan ni senang. Tapi kalau kamu tak tahu pasal nisbah, kamu tak boleh buat. Ini kita panggil soalan nisbah. Okey, selesai soalan ni. Maksudnya secara tak langsung, kita dah belajar cara nak keluarkan dia punya nisbah. Okey, jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Tadi kita pergi topik batang daun. Sekarang kita pergi topik nisbah. Kita dah dapat 2 topik sekarang ni. Kita dah ulang kaji sebanyak 2 bab. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Soalan ketaksamaan linear serentak. Okey, jadi masing-masing. Untuk soalan ni cikgu bagi kamu 1 minit untuk fikir. Siapa yang nak cuba selesaikan, ambil gambar, boleh cuba buat. Cikgu bagi 20 saat je. Lepas ni cikgu akan terangkan. Cikgu terus terang sebab apa? Sebab kalau cikgu bagi banyak masa, kelas kita sampai 10.30 je. Cikgu takut tak sempat nak habiskan. Okey. Jadi, sepanjang cikgu bagi soalan ni, kamu just tanya diri kamu secara jujur, ada tak maklumat nak selesaikan soalan ni? Aku tahu tak pasal ketaksamaan linear serentak ni? Okey. Okey. Jadi, Adlin rasa boleh buat tak soalan C ni? Adlin boleh buat tak soalan C ni? Rasa-rasa. Boleh kot. Alamak, tak dengar. Okey. Jadi, cikgu akan tengok kepada soalan C. Ketaksamaan linear serentak. Apa tu ketaksamaan? Apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan? Cikgu nak tanya semua, ketaksamaan ada berapa jenis? Ketaksamaan ada berapa jenis? 4. 4. Pandai. Kalau dia macam ni, maksudnya dia lagi besar. Kalau dia macam ni, dia lagi besar dan sama dengan. Kalau dia pandang ke kiri pula, dia lagi kecil. Kalau macam ni, dia lagi kecil dan sama dengan. Jadi, dekat sini, bila kita dapat satu bentuk persamaan, maksudnya apa? Maksudnya dia suruh kita cari nilai X. Kita ada 2 persamaan kat sini. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Kita tengok kepada persamaan pertama. X per 2 tambah 1. Ketaksamaan dia lagi kecil. Kemudian 3. Mana sebutan serupa dekat sini? Siapa boleh bagi tahu? Mana sebutan serupa kat sini?
Tak tahu. Okey, sebutan serupa maksudnya keadaan dia sama. Mana keadaan yang sama kat sini? 1 dengan 3 dia keadaan sama. Dua-dua tak ada huruf. Jadi bila dia dalam keadaan yang sama, kita bawa dia pergi jumpa. Jadi sekarang X per 2, 3, 1 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. X per 2, 3 tolak 1, kita dapat 2. Kemudian cikgu nak tanya, 2 ni bila kita nak pindah ke sebelah, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Darab. Darab. 2 darab 2. Jadi X sama dengan 4. Sekarang cikgu nak tanya kamu, cuba pandang ni. Mana lagi besar? X lagi besar daripada 4 ke 4 lagi besar daripada X? 4 lebih besar. Ya, 4 lagi besar. Macam mana tahu mana lagi besar? Kamu tengok yang tempat dia terbuka. Kalau dia terbuka dekat 4, maksudnya nilai 4 lagi besar daripada X. Selesai dekat situ. Okey, kemudian kita pergi pula kepada yang warna hijau cikgu bulatkan. Okey, 3x tambah 7 lagi kecil sama dengan 5x tambah 11. Cari dulu sebutan serupa. Cari dulu keadaan dia sama. Tengok cikgu bulatkan 3x keadaan dia sama dengan 5x. Sebab apa? Sebab dua-dua ada huruf x. Kemudian cikgu nampak 7 dengan 11. Keadaan yang sama, dua-dua tak ada huruf. Jadi kita bawa dia jumpa kawan dia. Contoh 5x ni, kita bawa dia pergi jumpa 3x. Jadi macam mana nak selesaikan 3x? 5x ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Pandai. Negatif 5x. 11 kekal. Kita pindah yang 7 tu. 7 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Itu je. Siapa yang buat sampai situ sebenarnya dah boleh dapat markah dah. Okey, kemudian kita pergi 3x tolak 5x. 3 tolak 5 kita dapat negatif 2x. Kemudian 11 tolak 7. 11 tolak 7 kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 4. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita nak X tu sahaja. Jadi dekat sini dia ada negatif 2. Kita kena pindahkan negatif 2 ke sebelah. Negatif 2 tu dia duduk betul-betul sebelah X. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bahagi. Ya, 4 bahagi negatif 2. Ada orang tanya cikgu, bukan negatif pindah jadi positif ke? Kamu kena faham. Kamu boleh pilih antara satu sahaja. Sama ada dia jadi negatif jadi positif atau darab jadi bahagi. Sekarang bila dia duduk betul-betul sebelah nombor ni duduk betul-betul sebelah huruf, maksudnya dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Kita tak pandang dah negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kita tak pandang dah yang tu. Jadi bila dia ada negatif, kita bawa terus dia punya negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila dalam ketaksamaan, bila kamu mengalihkan negatif 2x darab jadi bahagi, ataupun bahagi jadi darab, yang ada negatif, tadi ketaksamaan kita pandang kiri, sekarang dia jadi pandang kanan. Itu dia. Itu nota tu ni nota. Ni adalah nota cikgu bagi ni nota dia. Sampai sini ni nota. Okey, jadi kita selesaikan x lagi besar daripada 4 bahagi negatif 2, kita dapat negatif 2. Jadi apa yang cikgu nak highlight dekat sini adalah cikgu nak tanya x dengan negatif 2, mana lagi besar? X lagi besar dari negatif 2 ke negatif 2 lagi besar daripada X? X lebih besar. Iya. Jadi bila dia ada simbol ketaksamaan, X lagi besar daripada negatif 2. Dan 4 lagi besar daripada X. Ini cara nak baca dia. Habis. Soalan ni adalah 4%. Tapi walaupun kamu tak mampu nak selesaikan, kok-koklah ada yang tak ada idea ke, tak mampu nak buat ke, kamu kena faham satu benda.
dalam matematik daripada darjah 6 sampai ke tingkatan 5, markah tu hanya satu markah. Maksudnya apa? Silap. Jawapan tu hanya satu markah. Contoh kamu dah jumpa sampai sini, ni jawapan dia tak ada 4 markah. Jawapan dia 1 markah. Jadi 3 markah yang lain tu mana? 3 markah tu adalah pada jalan kerja. Tu yang cikgu nak highlight kat situ. Sekarang ni kalau kamu tak tahu macam mana pun nak dapat dia punya jawapan, cuba untuk buat jalan kerja sampai yang kamu tahu, jangan tinggalkan kosong. Kod-kod boleh dapat markah dekat situ. Contoh, positif 1 pindah ke sebelah jadi negatif 1. Takkan kita tak boleh nak buat tu. Jadi dekat sini kita boleh dah dapat 1 markah dekat situ. Jadi dekat sini nak samakan sebutan serupa. Positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Takkan kita boleh nak selesaikan tu. Jadi dekat sini kita dah boleh dapat 1 markah. Okey cikgu, saya tahu sampai situ je. Tahu sampai situ je bermakna kamu dah boleh dapat 2 markah. Jadi daripada kamu hilang semua markah, apalah salahnya kamu dapat 1 ataupun 2 markah pada jalan kerja? Jelas ke apa yang cikgu cuba bagi tahu tu? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi ingat markah tu banyak mana pun. Dekat sini contoh 4 markah, kamu kena faham jawapan yang betul hanyalah 1 markah. 3 markah mana? 3 markah tu adalah pada jalan kerja. Cikgu nak kamu jelas tu. 3 markah tu adalah pada jalan kerja. Okey ke? Semua jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi nak dapatkan markah pada jalan kerja, kamu kena ada idea. Bila kamu nak ada idea, kamu kena ada maklumat tentang perkara itu. Contoh, kalau kamu tak ada maklumat pasal algebra, kamu tak boleh nak buat. Sebab tu cikgu bagi tahu bahagian C nak dapat markah tu senang. Kamu perlu ada maklumat. Maklumat tu kena ada dulu. Okey, habis dah soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan 2A. Okey, soalan 2A. Cikgu ajar. Cikgu ajar sebab cikgu takut tak sempat kan. Sekarang dah pukul berapa dah? Dah pukul 9 dah. Cikgu ada sejam 30 minit. Cuba kamu bayangkan, tadi dah berlalu 30 minit kelas kita. Cikgu hanya sempat buat 2 soalan. Jadi dalam kelas matematik jangan rasa lama. Kelas matematik 1 soalan tu dah makan masa banyak. Jadi tengok betul-betul setiap soalan yang cikgu jelaskan. Boleh ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Soalan 2A. Berapa markah ni? 3 markah dekat sini. Jadi dekat soalan 2A, cikgu nak ajar kamu macam mana nak dapat 3 markah. Yang pertama, bila dia ada kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3, kamu kena hilangkan. Macam mana nak hilangkan? 4 kuasa 2. Macam mana nak hilangkan kuasa 2? Tolak punca kuasa 3, 27. Macam mana nak hilangkan? Bahagi dalam kurungan negatif 1 kuasa 3. Macam mana nak hilangkan? Kita tekan je kalkulator. Sekarang masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator. 4 kuasa 2 tekan kalkulator dapat berapa? 16. Tolak punca kuasa 3, 27 dapat berapa? 3. Bahagi dalam kurungan negatif 1 kuasa 3 dapat berapa? Negatif 1. Okey, jadi siapa yang dah dapat buat kat sini, dia dapat 2%. 2 markah dekat situ. Punyalah senang. Cumanya, macam mana nak dapat markah tu? Kamu kena tahu cara tekan kalkulator. Markah yang senang ni, kalau kamu tak tahu cara nak tekan kalkulator, kamu takkan dapat. Jadi nak tekan kalkulator, kena tekan betul-betul lah. Sekarang tekan je dalam kalkulator 16 tolak 3 bahagi negatif 1 dapat berapa semua? 19. Ya, kita dapat 19. Jadi jawapan yang betul 1 markah. Jadi dekat sini 2 tambah 1. Jadi markah kamu sekarang 3%. Jelas ke? Boleh faham? Boleh.
Soalan yang senang. Tapi kalau kamu tak ada maklumat pasal kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3, punca kuasa 2, kamu tak erti nak tekan kalkulator. Bila tak erti nak tekan kalkulator, hilang terus 3% ni. Jadi jangan hilang. Okey, habis dah soalan 2A. Kita proceed pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini cikgu bagi kamu hadamkan. Hadamkan je, tak payah buat pun. Kamu just hadamkan dan kamu akan tengok jalan kerja yang cikgu buat. Cumanya cikgu nak tanya kamu, setiap kali kamu baca soalan, kamu ada idea tak? Kamu ada maklumat tak macam mana nak buat? Okey, cikgu bagi masa 20 saat daripada sekarang untuk kamu cuba hadamkan soalan ni. Kena baca kalau tak cikgu terus buat nanti kamu tak tahu apa soalan nak, apa soalan bagi. Cikgu nak tanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah rasa-rasa ni bab berapa? Bab Fadilah. Bab apa? Yang Fadilah tu. Ya, betul. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Kita akan baca murid ni berapa markah? Ini 3 markah. Maksudnya soalan ni 3%. Siapa ada idea, dia boleh buat. Okey, murid P diberi 3 batang lidi untuk membentuk sebuah rangka berbentuk segitiga bersudut tegak. Bila kamu dalam matematik tingkatan 1 ni, bila kamu nampak perkataan segitiga bersudut tegak, maksudnya dia adalah satu bentuk segitiga yang ada sudut 90 darjah. Jadi untuk matematik tingkatan 1 ada satu je bab bercakap pasal segitiga bersudut tegak. Apa bab tu? Bab 13. Jadi secara tak langsung malam ni kita dah ulang kaji juga pasal bab 13. Apa? Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem ataupun teorem Pythagoras. Okey, macam mana nak keluarkan teorem Pythagoras? CAB. Yang pertama kamu tengok dia paling panjang. Macam mana nak tengok dia paling panjang? Mana sisi yang paling panjang? A, B, C. Mana satu? Cikgu tanya. C. Macam mana Ummu Atiyah cakap C? Macam mana Ummu Atiyah tahu dia C? Sebab dia gaitan dia paling panjang. Okey, pandai. Kita nampak sudut 90 darjah. Kita gunakan sudut 90 darjah. Yang berhadapan dengan sudut 90 darjah adalah yang paling panjang. Bila paling panjang, dia duduk sorang-sorang. Sama dengan A tambah B. Cikgu nak buat B tambah A boleh? Boleh, tak ada masalah. Jadi, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu dia. Jadi sekarang cikgu akan selesaikan soalan ni. Jadi sekarang dia ada 3 batang lidi nak bentuk segi tegak. Segitiga bersudut tegak. Lidi pertama 7 cm. Lidi kedua 24 cm. Lidi ketiga 25 cm. Kita buatlah satu segitiga bersudut tegak. Jadi yang paling panjang kita letak yang duduk depan 90 darjah. Dan ni 24, ini 5 cm. Okey, sampai sini semua jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada sini bentukkan teorem Pythagoras. Mana cikgu dah ajar dah dekat sini. Okey, cikgu nak tanya, ini sudut 90 darjah. Maksudnya yang paling panjang yang mana? Dekat sini kita dah ada nilai 25. Jadi 25 duduk sorang-sorang. Sama dengan 24 tambah 5. Kalau nak buat 5 tambah 24, sama je. Okey, dekat sini cikgu letak 24 tambah 5. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras dia. Ya. Bukan 5 tu 7 lah. Silap. Sorry. 7. Cikgu tak nampak. Okey, 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. Okey, terima kasih Ummu Atiyah. Ni cikgu tulis 7. Okey, jadi sekarang cikgu nak masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa? 625.
Dapat berapa? Cikgu tak 625. dengar. 625. Ha. Okey, 625. Okey, sekarang cuba tekan 25 kuasa 2 dapat berapa? 625. 625. Jadi bila dekat kiri 625, dekat kanan 625, maksudnya dia adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Ini sahaja jalan kerja dia. Kalau kamu tengok yang cikgu petakkan warna merah ni, ini je jalan kerja dia. Ini adalah 3%. Okey, cikgu, kalau yang bukan segitiga bersudut tegak ni macam mana? Okey, contoh cikgu tukar satu lidi 8 cm, ini 24 cm, ini 25 cm. Cikgu tukar, cikgu akan dapat kita punya segitiga macam ni. Okey. Kita nak test, betul ke dia dalam keadaan segitiga bersudut tegak? Ambil 25, ambil 24, ambil 8. Keluarkan teorem Pythagoras. Paling panjang dekat sini 25. 25 tu duduk sorang-sorang. Sama dengan 24 tambah dengan 8. 24 tambah 8. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cikgu nak kamu semua tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 640. 640. Cuba tekan pula 25 kuasa 2 dapat berapa? 625. 625. Jadi bila belah kiri dengan kanan lain, bermakna dia bukan segitiga bersudut tegak. Ini cara nak jawab soalan tu. Dia bukan segitiga bersudut tegak. Maksudnya segitiga bersudut tegak ni macam mana nak kenal? Dia ada 90 darjah. Jadi dekat sini dia tak ada 90 darjah. Bila dia tak ada 90 darjah, dia bukan segitiga bersudut tegak. Bila dia bukan segitiga bersudut tegak, kamu tak boleh pakai teorem Pythagoras. Ini dia cara nak tentukan dia segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Kamu kena ingat, ini soalan boleh datang sebiji macam ni ataupun dia twist sikit je. Okey, jelas ke semua soalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis dah. Cikgu harap jelas. Cikgu pergi laju sikit, jangan risau. Recording cikgu akan hantar. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, yang ni C. Soalan C dekat sini. Tadi Pythagoras theorem tu soalan sederhana. Okey, soalan C dekat sini adalah soalan level susah. Cikgu terus terang. Level susah. Jadi masing-masing boleh cuba selesaikan. Siapa ada idea nak buat soalan ni? Siapa ada idea nak buat soalan ni? Maksudnya dia dah dapat bonus. Siapa yang dapat bonus, maksud bonus ni apa? Dia dapat selesaikan 20% daripada soalan susah tu. Sebenarnya tu dia bonus tau. Bonus. Soalan UASA kan tadi cikgu dah cakap 5, 3, 2. 2 ni memang dia design untuk student hilang markah dekat situ. Maksudnya 20% ni memang dia design soalan tu, periksa tu didesign. Dia telah didesign untuk bagi student hilang terus 20%. Jadi kalau ada student boleh jawab 20% tu, maksudnya itu adalah bonus untuk dia. Okey. Jadi soalan C, cikgu bagi masa untuk kamu hadamkan. Soalan ni 4%. Okey, cuba hadamkan soalan ni. Jangan risau, cikgu akan jawab. Cikgu akan jawab. Okey. Tengok, tanya diri kamu, jujurlah dengan diri kamu. Cikgu, saya ada idea tak nak buat soalan ni. Okey. Arif ada idea ke nak buat soalan ni, Arif? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Cikgu tunjuk cikgu tunjuk. Tapi cikgu akan ajarlah macam mana nak dapat markah walaupun soalan tu susah. Cikgu akan ajar. Lepas ini cikgu terang. 10 saat lagi untuk kamu hadamkan soalan ni.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di depan, cikgu akan selesaikan soalan C. Tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Ya. Ya. Okey, baik. Okey, jadi kita akan tengok betul-betul soalan ni. Ini adalah soalan bab luas dan perimeter. Bab luas dan perimeter. Jadi cikgu akan tunjukkan cara dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan ni, sebidang tanah berbentuk segi empat tepat dibahagikan kepada 3 bahagian. Mana bahagian dia? Bahagian X, bahagian Y, bahagian Z. Setiap bahagian ditanam dengan 3 jenis tanaman buah-buahan yang berbeza. X buah lain, Y buah lain, Z buah lain. Perimeter tanah tu ialah 170 meter. Bila kamu dah baca soalan, tengok sepanjang cikgu baca soalan tadi, cikgu keluarkan maklumat. Perimeter tanah tu. Jadi perimeter untuk tanah ni, apa perimeter yang kita pakai? Ini dia. Jadi daripada sini kita dapat perimeter kita adalah sama dengan 170. Jadi cikgu keluarkan perimeter sama dengan 170 meter. Perimeter tu apa? Okey, perimeter ni maksudnya kamu kena dapat panjang dekat atas, tambah dekat panjang belah bawah, tambah panjang dekat kiri, tambah panjang dekat kanan. Jadi macam mana nak dapatkan panjang dengan panjang tu? Okey, jadi baca pula maklumat yang seterusnya. Okey, jadi tengok kita keluarkan. Cari, okey, panjang tanah tu. Dia bagi tahu dah panjang. Jadi kita keluarkan panjang. Dia dah bagi tahu dah. Panjang tanah tu adalah 15 meter lebih dari lebar dia. Jadi lebar pula. Lebar dia. Sekarang cikgu nak tanya kamu, lebar dia bagi tak? Dia bagi tak lebar dia dekat sini? Tak. Jadi bila dalam matematik ada sesuatu nilai yang dia tak bagi, kita kena gantikan dengan apa? Huruf. Jadi dekat situ lebar cikgu tak tahu. Cikgu letak dia X cm. Jadi maksudnya ni lebar. Jadi ini adalah X cm. Jadi untuk segitiga bersudut, segi empat tepat, maksudnya sini pun adalah X. Sebab apa? Sebab panjang dia sama. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Panjang dia. Jadi daripada lebar kita dah nampak dah lebar dia adalah X. Kita letak X. Panjang dia 15 meter lebih daripada X. Maksudnya untuk panjang kita letak 15 tambah X. Jadi maksudnya dekat atas ni, panjang yang dekat atas ni adalah 15 tambah X. Panjang dekat belah bawah sama. Dia akan dapat 15 tambah X juga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila cikgu cakap pasal perimeter, panjang dekat sini X tambah panjang dekat sini 15 tambah X. Tambah panjang dekat sini X tambah panjang dekat sini 15 tambah X. Sama dengan 170 meter. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sekarang dia kata apa? Cikgu habiskan baca soalan. Cari luas bahagian terbesar. Dia minta luas pula. Luas mana? Luas Y. Jadi luas Y ni apa? Luas Y. Luas Y. Bila kamu nak cari luas Y. Ni cikgu dah ajar. Luas dia. 1/2 darab tinggi dia. A. Darab A. Darab lebar dia ataupun panjang dia B. Darab B. Jadi kamu kena ada maklumat tentang A. A kamu mana? A kamu adalah ini. B kamu mana? B kamu adalah yang belah bawah. Jadi maksudnya A tu apa? A tu adalah dia punya lebar. B tu apa? B tu adalah dia punya panjang.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi sekarang kita kena cari panjang yang sebenar dia dan kita kena cari lebar yang sebenar dia. Macam mana? Cari nilai X. Daripada mana nak cari nilai X? Daripada formula yang kita dah keluarkan. Jadi kita tengok mana sebutan serupa. Ingat, bila ada soalan-soalan macam ni, cari sebutan serupa dulu. Mana sebutan serupa? Keadaannya sama. X, 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 X. Maksudnya apa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kita dapat 4X. Sama dengan 170. 15 dengan 15. Boleh tambah. Jadi dekat sini kita dapat 30. Jadi mana sebutan serupa lagi? 30 dengan 170. Pindahlah kan 30 tu jumpa kawan dia. Jadi 30 ni positif. 4X sama dengan 170. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif 40. Tekan kalkulator 170 tolak 40. Dapat berapa? 40 pula 30. Sorry, 30. 170 tolak 30. Dapat berapa? 144X. Macam mana cikgu nak dapat X kat sini? Kita kena pindahkan 4. 4 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Ya, bahagi. 140 bahagi dengan 4 dapat berapa? 35. 35. X ni apa? Ni lebar. Lebar ni X. Maksudnya dekat sini lebar kita adalah 35 cm. Panjang ni berapa? Panjang dia 15X. Jadi dekat panjang 15 tambah 35. Kita gantikan 35 ke dalam X. 15 tambah 35. Jadi dekat sini kita dapat 50 cm pula meter. Jadi dekat situ kita dapatlah panjang sebenar untuk lebar dan panjang sebenar untuk panjang. Jadi dekat sini barulah kita boleh cari 1/2 darab A. A tu apa? A tu dia punya lebar. Lebar dia berapa? 35. 35 darab B. B tu apa? B tu dia punya panjang. Panjang dia berapa? 50 darab 50. Jadi dekat sini tekan kalkulator 35 darab 50 darab 1/2. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 1/2 darab 35 darab 50. Cuba je. Dapat berapa? 875. Okey, 875 meter kuasa 2. Inilah jawapan dia. Okey, siapa yang dapat sampai sini 4% lah. Cikgu susahlah soalan ni. Saya rasa tak mampulah nak buat. Tak mampu jangan tinggal. Macam mana nak dapat markah juga walaupun kamu rasa kamu tak boleh nak buat? Cara dia adalah kamu keluarkan maklumat. Macam mana cikgu keluarkan maklumat? Cikgu keluarkan perimeter 170 meter. Cikgu keluarkan tu je. Kemudian yang paling penting kat sini adalah kita cari formula yang berkaitan. Contoh, kalau dekat sini soalan ni kamu tak tahu sangat cara nak buat. Tapi dia minta luas Y. Y ni bentuk segitiga. Jadi luas bentuk segitiga adalah 1/2 darab A darab B. Jadi bila kamu tulis 1/2 darab A darab B, kamu boleh dapat markah kesian. Markah kesian. Cikgu tak cakap kamu akan dapat, tapi cikgu akan cakap kamu boleh dapat markah kesian. Kenapa? Sebab kamu dah keluarkan formula. Apabila kamu keluarkan formula, bermakna pemeriksa akan baca kamu dah jumpa dah jalan kerja untuk pergi kepada jawapan. Kamu dah langkah dah untuk pergi kepada jawapan dia. Jadi itulah tips dia.
Soalan susah-susah macam mana pun, cari maklumat dan cari formula yang berkaitan. Bila kita jumpa formula yang berkaitan, kita keluarkan, kita tulis je. Kita tulis je. Kod-kod dapat markah kesian dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi ini dia tips cara nak dapat markah walaupun soalan tu soalan susah. Ni soalan ni adalah soalan yang susah lah. Sebab apa? Sebab dia daripada perimeter nak pergi pula dekat luas. Dia berkait. Okey. Okey, habis dekat sampai sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Tak faham, salin. Tak faham, salin. Cikgu bagi tahu, ada orang dah jawab soalan ni. Kamu je tak tahu lagi nak jawab soalan apa. Tapi kalau keluar sebiji, kamu dapat bonus lah. Tapi kalau keluar sebiji pun kamu tak salin, kamu hilang juga markah. Okey. Habis. Mia, jelas ke Mia? Jelas. Okey, habis dah soalan C. Kita pergi pula kepada soalan D. Gandaan sepunya terkecil. Masing-masing cuba fikirkan. Kamu ada tak maklumat pasal gandaan sepunya terkecil? Yang ini dia ada 2 markah. Maksudnya dekat sini markah dia 2%. Kamu fikir dapat tak jawab soalan ni? Okey, 30 saat daripada sekarang. Tak nampak Okey. Habis dah. Anik ada tak idea pasal gandaan sepunya terkecil ni? Ada. Ada, bagus. Gandaan sepunya terkecil macam mana nak buat? Tengok betul-betul. 3 dengan 14. Kamu kena fikirkan macam mana 3 ni nak jadikan dia 1. 14 ni macam mana nak jadikan dia 1. Macam mana nak buat? Mula-mula kamu selesaikan nombor yang pertama 3. 3 bahagi berapa dapat 1? 3. 3. Letak 3 dekat luar, 3 bahagi 3 dapat 1. Selesai yang ini. 14 pula. 14 bila kita nak bahagikan dia 1. 14 tak boleh bahagi dengan 3. Jadi kat sini kamu salin balik 14. Okey, 14 bahagi berapa boleh kecilkan dengan sifir berapa? 14 boleh bahagi dengan nombor berapa? 2. 2. Okey, dekat sini 14 boleh dengan bahagi dengan 2. 1 14 bahagi 2 dapat 7. Tak 1 lagi, kita nak 1. Jadi 7 bahagi berapa dapat 1? 7. 7 bahagi berapa dapat 1? 7. 7. Jadi 1 ni kalau tak berkaitan kamu salin je. 7 bahagi 7 dapat 1. Siapa yang dapat selesaikan ni 1 markah. Maksudnya bila soalan tu bercakap tentang gandaan sepunya terkecil, kita kena fikirkan macam mana nombor yang diberikan ni untuk dapat dia kecil sampai 1. Baru 1 markah. Markah yang satu lagi satu macam mana? Kamu ambil jawapan yang kamu dapat 3, 2, 7. Kan maksud dia gandaan. Gandaan kena darab. Maksudnya 3 darab 2 darab 7. 3 darab 2 darab 7. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 42. 42. Jadi bila dapat 42 1% dekat sini, full mark 2%. Soalan ni senang je. Macam cikgu beritahu, soalan ni senang. Tapi bila kamu tak ada maklumat nak selesaikan, kamu jadi kamu tinggalkan je. Sebab apa? Sebab nak selesaikan soalan ni, kamu kena tahu pasal GSTK.
Gandaan sepunya terkecil. Cikgu tak tahu ni cikgu tunjuk. Sambil-sambil kita kelas, sambil-sambil kita revision. Sambil-sambil kita ulang kaji. Itu yang penting tu. Kalau kamu tengok soalan dari tadi kita buat, semua soalan lain-lain. Maksudnya secara tak langsung kita dah ulang kaji banyak bab dah. Okey, jelas ke untuk soalan 3A? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan 3B. Alamak, soalan apa ni? Ini soalan bab lain pula. Itulah bestnya. Maksudnya daripada kelas ni sahaja kita dah ulang kaji banyak bab. Okey, jadi cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan. Bagi masa untuk kamu dapatkan maklumat. Kita dah lah ulang kaji banyak bab. Lepas tu kita ulang kaji yang mungkin soalan kamu akan jawab. Atau mungkin soalan tu dia twist sikit je. Okey. Jadi gunakan masa masa kelas ni, cuba cari idea. Macam mana nak dapat 3B? Berapa markah ni? 3%. Okey, ni adalah 3%. Okey, habis dah 3B. Cikgu akan selesaikan. Rasa-rasa ni tajuk apa? Siapa tahu ni tajuk apa? Pengenalan set. Adlin cakap apa tu? Cikgu tak dengar. Tajuk apa ni agak-agak? Pengenalan set. Iya, pengenalan set. Ni bab 8 tak silap cikgu. Set. Set ni apa? Set ni adalah kumpulan. Macam mana kumpulan ni? Cikgu pernah ajar kamu pasal set yang cikgu ada suruh kamu kategorikan pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan laut. Ingat lagi tak pengangkutan udara, laut, darat dengan laut tu kita buat hari tu? Ingat. Ali seorang je ingat, yang lain dah lupa dah. Okey, baik. Okey, jadi kalau kamu ingat, sebelum cikgu suruh kamu keluarkan pengangkutan udara, darat dengan laut, dia ada dalam satu kotak. Satu kotak ni kita panggil dia kumpulan besar. Jadi daripada, maksudnya kumpulan besar dia adalah tentang pengangkutan. Jadi tajuk set ni dia nak pecahkan ikut kumpulan. Jadi cikgu keluarkan daripada kumpulan besar, cikgu suruh yang pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan laut. Yang besar, kumpulan besar ni nama dia apa? Ni nama dia adalah set semesta. Salin tahu? Nama dia adalah set semesta. Jadi set semesta ni apa? Dia punya kumpulan besar. Okey. Jadi kamu kena fikir macam mana nak dapatkan kumpulan besar dia. Jadi kamu kena baca ni elok-elok. Set semesta, kumpulan besar dia apa? 30x 50x. Cikgu nak tanyalah, kita pergi kepada 30 dengan x. 30 lagi besar daripada x ataupun x lagi besar daripada 30. Cuba kamu tengok kat situ. X lebih besar dari 30. Okey, x lagi besar daripada 30. Dia ada sama dengan tak dekat situ? Tak ada. Okey, kalau dia tak ada sama dengan, maksudnya kalau cikgu buat x lagi besar daripada 30, cikgu tulis 30. Ada nombor 30. Kalau cikgu buat x lagi besar daripada 30, kita tak boleh mula dengan 30. Kita kena mula dengan 31. Maksudnya dekat dalam set semesta ni, kita mula dengan 31.
terus besar. X lagi besar daripada 30. 31. Kita terus besar. Lepas 31, kita dapat 32. Terus besar lagi. Kita dapat 33. Nak besar sampai mana? Kita baca pula yang warna hijau. X dengan 50. X lagi besar dari 50 ke 50 lagi besar daripada X tu? 50 lagi besar daripada X. 50 lagi besar daripada X. Jadi kalau kita tengok simbol ni dia tak ada sama dengan. Maksudnya 50 tak termasuk. Maksudnya contoh X kalau cikgu buat sama dengan ni dia berhenti sampai 50. Tapi kalau cikgu buat X lagi kecil daripada 50, 50 tolak 1 kita dapat 49. Dia berhenti dekat 49. Jadi kamu kena buatlah 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Teruskan sampai mana? Sampai 49. 40, 41, 42, 43. Cikgu salin bawah. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi secara tak langsung cikgu ajar kamu cara mendapatkan dia punya kumpulan besar. Siapa yang dapat jawapan ni, siapa yang dapat keluarkan kumpulan besar 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang dia ada A, set A. Set A ni apa? Maksudnya dia dah mula daripada kumpulan besar dia kecilkan. Jadi A, dia ada kumpulan A. Jadi macam mana nak dapatkan kumpulan A? Syarat untuk masuk kumpulan A adalah mesti gandaan 3. Gandaan 3 ni maksudnya apa? Sifir 3. 3, 6, 9. Cikgu nak kena tulis ke 3, 6, 9? Cikgu nak tanya kamu. 3, 6, 9 ni sifir 3. Boleh ke cikgu mulakan dengan 3, 6, 9? Tak. Kenapa tak? Sebab tak ada dalam apa set semester. Ya, sebab nombor tu tak ada dalam set semester. Jadi gandaan 3 yang boleh diambil adalah nombor-nombor yang ada dalam set semester sahaja. Jadi sekarang mana? Ni 33, lepas tu 36, lepas tu 39, lepas tu 42, 45, 48. Ni gandaan 3 dia. Maksudnya macam nak dapat gandaan 3, kamu buatlah 33 tu bahagi 3. Kamu bahagikan dapat nombor bulat tu lah gandaan 3. Jadi sekarang 33 cikgu masukkan dalam A. 36 cikgu masukkan dalam A. 39, 42, 45, 48. Salin. Jadi dekat sini siapa dapat keluarkan, kita dapat 1% lagi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang kita ada A pelengkap. Nama dia A pelengkap. A pelengkap ni macam mana macam mana A pelengkap ni? Cikgu ajar. Bila cakap pelengkap, maksudnya kamu melengkapkan kumpulan besar tu. Jadi bila kita nak lengkapkan, kita tak boleh ambil. Kalau dia ada A ni dah ada 33 sampai 48 ni, itu nombor yang kamu tak boleh nak ambil. Tengok bulatan biru. Bulatan biru A dah ambil. Jadi yang nombor-nombor lain, A punya pelengkap adalah yang bulatan hijau. Yang selain daripada gandaan 3. Yang semua cikgu bulatkan pada bulatan hijau adalah jawapan untuk A pelengkap. Jadi bila ada A dengan A pelengkap ni, lengkaplah kamu punya set semester tadi. Nampak tak? Semua dekat set semester ni cikgu dah bulatkan dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini A pelengkap ada 31, 32. Salinlah. 31, 32, 34, 35, 34, 35, 37, 38, 37, 38, 40, 41, 40, 41, 43, 44, 43, 44, 46, 47, 46, 47. Akhir sekali 49.
Jadi itulah A pelengkap dia. Kita melengkapkan. Okey, habis. Jadi dia suruh tulis gambar rajah van. Maksudnya kamu kena buat satu wakil gambar rajah van. Nak buat satu gambar rajah van, mula-mula sekali kita buat kumpulan besar dia, iaitu set semester. Kemudian daripada kumpulan besar dipecah kepada kumpulan kecil. Ada berapa kumpulan kat sini? Ada A. A pelengkap tak masuk dalam kumpulan tau. Okey, A. Jadi kamu buat satu bulatan untuk A. Nombor apa nak kena masukkan? Kalau dekat A, kamu kena salin semua nombor dalam ni. 33, 36, 39, 42, 45, 48 untuk A. Kalau A pelengkap nak salin dekat mana? A pelengkap salin dekat luar daripada bulatan A, tetapi masih lagi dalam petak untuk set semester. Contoh, 31, 32, 34. Kita salin. 31, 32, 34. 35, 37, 38. 35, 37, 38. 40, 41, 43. 40, 41, 43. 44, 46, 47, 44, 46, 47. Akhir sekali 49. Siapa yang buat sampai sini, dia dapat 3%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Salin. Secara tak langsung malam ni, cikgu dah ajar kamu kita buat revision tentang set. Dan dalam set, cikgu ajar kamu balik apa tu set semester. Cikgu ajar balik daripada set semester. Cikgu ajar balik cara nak keluarkan nombor-nombor ataupun ahli kumpulan bagi A. Cikgu ajar balik A pelengkap tu apa? Macam mana nak selesai kalau dia ada pelengkap. Dan akhir sekali, cikgu ajar kamu cara buat gambar rajah van. 4 benda kita dah ulang kaji dalam set. Jadi kamu je sekarang ni dekat atas diri kamu. Atas diri kamu. Salin tak salin? Salin tak salin? Faham tak faham? Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Sampai sini okey lagi tak? Okey. 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 Salin. Kod-kod masuk. Kod-kod masuk ataupun memang masuk. Itu je dua-dua pilihan tu. Okey. Habis. Kalau tak masuk pun dia twist. Dia twist sikit. Okey, habis soalan ni. Maksudnya kita dah ulang kaji dah dekat set ni. Okey, habis dah soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan C. Ini ada 2 markah. Ini adalah bahagian ungkapan algebra. Okey, cikgu bagi masa kamu 30 saat untuk hadamkan elok-elok soalan ni. Okey, cuba fikir. 30 saat. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi semua orang tengah dengar ke suara cikgu? Nak dengar suara sikit? Tengah dengar ke? Ya. Okey, baik. Okey, baik. Okey, algebra ni adalah cara nak selesaikan dia. Kamu kena cari nilai yang kamu tak tahu. Itu je. Jadi sekarang ingat, algebra bila kamu ada jumpa. Step pertama dia kamu cari dulu apa nilai yang kamu tak tahu. Step kedua kamu gantikan nilai yang kamu tak tahu dengan huruf. Itu saja dalam ungkapan algebra. Jadi ini soalan senang. Tapi kamu ada tak maklumat nak buat soalan tu?
Kita tengok. Emma berkongsi resepi untuk buat donat menggunakan 2 bahan sahaja. Okey, resepi nak buat donat. Dia ada 2 bahan. Bahan pertama tepung naik sendiri. Kita buatlah. Tepung naik sendiri. Bahan kedua adalah yogurt. Okey, kemudian bagi setiap adunan, dia tak bagi tahu tentang kuantiti adunan. Kuantiti adunan tu. Jadi untuk tepung naik sendiri dia dah bagi X kilogram. Jadi kita letak sahaja X gram. X gram. Kuantiti yang dia bagi adalah dalam keadaan gram. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini cikgu dapat X tu? Boleh. Okey. Yogurt ialah 50 gram lebih daripada tepung naik sendiri. Maksudnya tepung naik sendiri tu X. Lebih dekat sini menandakan dia tambah lagi 50 gram daripada bilangan tepung naik sendiri. Jadi dekat sini kita dapat 50 tambah X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dia nak bentukkan satu ungkapan yang ada tepung dengan yogurt. Jadi tepung adalah X. Yogurt ni apa? 50 tambah X. X tambah 50 tambah X. X dengan X sebutan serupa. 1 tambah 1 dapat 2X tambah 50. Ini sahaja 2%. Soalan ni soalan yang senang. Tapi kamu ada tak maklumat nak selesaikan soalan ni? Itu je yang kamu kena tanya diri kamu. Jujur dengan diri kamu. Jelas ke semua soalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Anik macam mana Anik? Okey, alright tak alright tu? Hilang Anik. Okey. Jadi salin. Tak tahu salin. Bila kita tak tahu sesuatu, kita salin. Sebab apa? Sebab kita boleh rujuk balik. Jadi apa tips dia kat sini? Tips dia yang cikgu boleh bagi bila masuk soalan algebra ni. Ungkapan algebra. Tips yang pertama adalah cari nilai yang soalan tak bagi. Yang soalan tak bagi. Sebagai contoh, nilai yang dia tak bagi X, tepung naik sendiri. Dia tak bagi tahu pun tepung naik sendiri tu berapa. Patutnya dia bagi tahu lah 40 gram ke, 100 gram ke, 20 gram ke. Tapi dia tak bagi tahu. Dia gantikan dengan huruf. Jadi step yang seterusnya bila kita dah jumpa nilai yang kita tak tahu. Jadi dekat situ kita gantikan dia dengan huruf. Gantikan nilai yang kita tak tahu dengan huruf. Ini sahaja nota untuk ungkapan algebra. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ni nota-nota ni yang cikgu bagi dari tadi, daripada soalan awal. Cikgu takkan selesaikan soalan tu melainkan ada nota. Kamu salin tak nota tu? Okey, habis dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Soalan D. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Kamu kena ambil serius tau. Kamu kena ambil serius yang cikgu bagi ni. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak ambil serius, kalau soalan ni keluar sebiji, kamu dah rugi. Kamu dah rugi. Cikgu cakap memang rugi lah. Cuba bayang soalan kita sekarang ni depan mata. Kita tinggal kena study. Dan kalau kamu soalan depan mata tu kamu tak study, bila lagi kamu nak study? Okey. Jadi sekarang cikgu bagi masa untuk kamu cuba selesaikan. 1 minit ni adalah soalan senang tapi dia bagi markah dia sebanyak 3 markah. Bermakna dekat sini markah dia 3%. Kamu tengok sesuatu dekat bahagian sini markah dia besar-besar. 3, 4,
3, 4 paling kecil 2. Tapi dekat situ soalan dia tak semestinya soalan susah. Jadi kamu tengok soalan ni, hadamkan elok-elok soalan ni, baca elok-elok soalan ni. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu muhasabah soalan ni. Okey. Zahra Humaira ada ke kat situ? Ada. Ada. Okey. Jadi masing-masing cari idea. 1 minit dari sekarang. Cikgu minta izin sekejap. Cikgu nak pergi menai. Cikgu sakit tekak. Pergi menai. Cikgu sakit tekak. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Okey. Kamu kena tanya diri kamu lah. Kamu dapat tak buat soalan ni? Adlin dapat tak buat soalan ni? Dapat. Okey, Mia dapat tak buat soalan ni, Mia? Dapat. Tapi dapat tak buat soalan ni? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan soalan dekat depan ni. Okey. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Hanif ke pasar raya untuk beli barang. Sebelum dia pergi pasar raya, kakak dia bagi duit. Jadi kakak dia bagi duit dekat Hanif. Duit kakak dia adalah RM186. Jadi lepas kakak dia bagi duit dekat Hanif ni dah ada duit. Cumanya duit dia tak cukup. Tapi kakak dia top up lah duit 186. Jadi sekarang Hanif ni belanja ikut statement dekat belah bawah ni. Baki selepas dia berbelanja adalah 38. Jadi dia beli apa? Dia beli 57, 48, RM69. Itu adalah jumlah dia berbelanja. Jadi bila cikgu cakap, bila cikgu nak dapatkan duit Hanif masa dia pergi ke kedai adalah sekarang, sebelum dia masuk ke kedai, dia ada duit dalam dia punya GrabPay e-wallet ni, duit Hanif dengan duit kakak dia. Tu dia maklumat dia. Duit Hanif dengan duit kakak dia satu duit. Dia pergi ke kedai, dia beli barang P RM57. Dia pergi kedai Q pula, dia beli barang RM48. Dia pergi kedai R, dia beli barang ada RM69. Kemudian dah beli tiga tu, dia ada baki RM38. Sebab apa cikgu cakap duit Hanif tambah kakak dia? Sebab sebelum Hanif pergi pasar raya, Hanif tu dah ada duit. Tapi kakak dia dah top up. Jadi dekat sini kita dapat satu amount, iaitu 57 tambah 48 tambah 69 tambah 38. Duit yang dibelanjakan dengan duit baki dia adalah duit Hanif sebelum masuk pasar raya. Jadi kita tekan kalkulator. 57 tambah 48 tambah 69 tambah 38. Kita dapat RM212. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sekarang macam mana cikgu nak dapatkan duit Hanif sebelum kakak dia bagi? Siapa boleh bagi tahu cikgu?
212 tolak 186. Iya, 212 tolak dengan 186. 212 tolak 186 kita dapat RM26. Ini satu markah, ini satu markah. Ini bila kamu keluarkan maklumat satu markah, 3% dekat situ. Tu cikgu cakap, soalan ni soalan yang senang. Tapi kamu kena tanya diri kamu dengan jujur, tahu tak cara nak selesaikan soalan ni. Ni sebenarnya, ni adalah sebenarnya soalan untuk bab integer awal-awal tu. Dia just nak tengok pemahaman kamu. Okey, habis soalan ni. Ada nak tanya ke pasal soalan ni? Jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, habis soalan D. Kita pergi kepada soalan 4A. Kita pergi kepada soalan 4A. Cikgu akan letakkan 4A dekat depan. Okey, jadi kita tengok kepada soalan ni. Ni 2 markah. Okey, sekarang rasa-rasa ni bentuk apa semua? Rasa-rasa bentuk apa? Nampak macam apa tu? Lelayang. Ya, bentuk lelayang. Ini soalan yang kamu jawab tadi, jawapan untuk soalan nombor 2. Siapa dapat bentuk lelayang, maksudnya dia dapat 1%. Kemudian yang nombor 1, paksi simetri bagi sisi 4 tersebut. Paksi simetri bagi layang-layang, kita ada A, B, C, D. Bila kita nak buat layang-layang, rasa-rasa lidi layang-layang tu dekat mana agak-agak? Huruf ke mana ke huruf mana? Lidi layang-layang tu bila cikgu buat layang-layang, cikgu kena letak dari mana ke mana? Huruf apa ke huruf apa? C ke B, A ke D. Okey, C ke B dan A ke D. Siapa lukis ni, dia suruh lukis. Dia suruh lukis. Dekat situ daripada lukisan tu kamu dapat 1%. Itu sahaja. Itu sahaja. Soalan ni adalah bahagian bentuk. Dan kamu kena fahamlah tentang bentuk lelayang tu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Inilah yang dimaksudkan dengan paksi simetri. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Tengok, nampak tak? Secara tak langsung kita dah belajar. Banyak tu kita dah belajar. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Okey. Kamu kena serius. Kamu kena serius. Okey. Jadi kita nak belajar pula tentang kadaran. Ini adalah tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Okey. Cikgu akan buat kat depan. Cumanya sebelum cikgu selesaikan, kamu sendiri tanya diri kamu dulu. Dapat tak buat soalan ni? Okey. Just cikgu nak bagi tahu. Kamu kena follow lah kelas ni. Kena follow betul-betul. Salin. Yang mana tak faham tu salin. Okey. Cikgu bagi tahu kamu. Cuba selesaikan. Cikgu nak tanya siapa? Cikgu pun kadang-kadang lupa dah nama. Ada berapa orang sekarang ni? Ada 18 orang. Madinah ada ke dalam ni? Selalu Madinah. Madinah dah masuk kelas Isnin. Okey. Jadi kamu tahu tak pasal kadaran ni? Cikgu nak tanya. Tahu ke pasal kadaran ni? Ummu Atiyah tahu ke pasal kadaran? Lupa cikgu. Lupa. Ni kita ulang kaji. Okey, jom kita ulang kaji. Okey, jadi bila lupa cikgu buat satu-satu lah. Cikgu tak buat lah tiga-tiga. Okey, kadaran. Salin nota ni. Kadaran adalah bermaksud yang pertama dia kena ada dua situasi. Jadi daripada sini, situasi pertama, kamu pandang situasi pertama. Situasi pertama apa? Jasyah membeli 2 biji tembikai berjesa 4.5 kg. Maksudnya dekat sini 2 biji tembikai
untuk 4.5 kilogram. Jadi dia cakap ada dua situasi. Situasi yang seterusnya iaitu situasi yang kedua. Dekat sini 4 biji tembikai. Kita letak 4 biji. Lepas tu berjisim 9,000 gram. Kemudian daripada kadaran kita nak kena buat apa? Kita tengok unit. Kadaran mesti ada unit Okey, kita tengok unit. Unit kena sama. Ni nota tau. Jadi kita tengok 2 biji tembikai. Dia dah sama dah. Biji dengan biji. Sekarang berat dia 4.5 kilogram. Sini 9 gram. Ikut kamulah kamu nak samakan dalam keadaan kilogram. Ataupun kamu nak samakan dalam keadaan gram. Okey, kita test dua-dua. Okey, kalau cikgu cakap 4.5 kilogram, ada berapa gram dekat situ? Macam mana kita nak dapat? Darab 1,000 ke bahagi 1,000? Darab 1,000. Ya, kalau daripada kilogram nak pergi kepada gram, kita darab 1,000. 4.5 darab dengan 1,000, kita dapat 4,500 gram. Kalau kita nak pergi kepada gram, nak pergi kepada kilogram, kita kena bahagi 1,000. Jadi dekat sini kita dapat 9,000 bahagi 1,000, kita dapat 9 kilogram. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Step yang ketiga daripada kadaran, bentukkan pecahan. Bentukkan pecahan. Jadi dekat sini bentukkan pecahan ni cikgu ajar kamu. Pecahan ni cikgu ajar kamu. Pecahan ikut situasi. Situasi pertama satu pecahan. Situasi kedua satu pecahan. Contoh situasi pertama. Cikgu ambil biji dengan kilogram. 2 biji 4.5 kilogram. 2 biji 4.5 kilogram. Sama dengan. Kena ada sama dengan. Situasi kedua pula. 4 biji. 4 biji. Berapa? Dekat sini kita ambil 4.5. Maksudnya dia dalam kilogram. Jadi dekat sini kita kena letak 9 kilogram. Jadi bila kita nak buat bentuk pecahan. Jangan kamu buat pecahan tu sebelah-sebelah. Kamu kena buat sama dengan. Jadi dia kena bagi sama. 2 dengan 4 ni apa? Ini adalah bilangan durian. Nampak? Unit kena sama. Kalau kita buat sini 4.5 dengan 9. Dia adalah berat durian pula dah. Okey, tembikai. Tembikai. Ini adalah bilangan tembikai. Yang warna hijau adalah berat untuk tembikai. Itu cara nak bentukkan kadaran. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi daripada sini 1%. Sebenarnya dia senang je. Dia senang je. Okey, habis. Ni salin. Ni nota. Alang-alang kita kelas, alang-alang kita ulang kaji ni. Kita ambil random ikut soalan. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Cikgu akan selesaikan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Tarmizi, ambil cari situasi dia. Situasi pertama adalah Tarmizi mengambil masa 12 minit nak sampai ke sekolah 0.7 km. 12 minit 0.7 km. Situasi kedua. Situasi kedua kita ambil Pak Abu 36 minit. 36 minit 2,100 meter. Jadi nak cek unit dulu. Masa dia minit dengan minit. Pas. Sekarang ikutlah kamu nak tukar kilometer ke meter. Okey, kat sini cikgu ambil satu je, kilometer. 2,100 meter nak tukar kepada kilometer. Kita bahagi 1,000. 2,100 meter bahagi 1,000 kita dapat 2.1 kilometer. Jadi apa kadaran dia? Kadaran yang pertama adalah 12 minit. Per dengan 0.7 km. Sama dengan situasi kedua 36 minit per dengan siapa ambil 2,100 meter salah.
Jadi sebab apa? Sebab kat sini kita pakai kilometer. Jadi kita kena ambil 2.1 kilometer. Itu yang dimaksudkan dengan kadaran. Satu markah. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Muatia, boleh faham dah kadaran? Boleh. Okey. Okey, inilah kadaran. Kadaran ni kita boleh pakai lah. Kita boleh pakai kat mana-mana situasi dalam kehidupan kita. Tapi cikgu tak pergi lah ke penerangan secara praktikal. Cikgu nak kamu nampak cara nak selesaikan dulu. Sebab apa? Sebab cikgu takut nanti masuk periksa. Okey, jadi sekarang kita cuba. Kita dah dapat 2 markah kat situ. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba keluarkan kadaran nombor 3. Apa kadaran nombor 3 tu? Cuba selesaikan. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu bagi masa 1 minit. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Cuba buat kadaran dia. Cikgu bagi 1 minit je tau. Sebab cikgu nak jawab soalan lain. Alin, rasa-rasa boleh buat tak soalan nombor 3 ni? Boleh. Ni. Please. Cepat. Okey. Dah dia dah hantar kat cikgu. Bagus. Macam tu lah cara dia. Betul. Bagus. Siapa ni? Bagus. Pandai. Okey. Bagus. Pandai. Cikgu minta maaf sebab kalau tak kokok kamu tak buat soalan, ada yang dia rasa bosannya kenapa tak ada soalan. Kamu kena faham. Sekarang ni bila kita buat soalan, kita dapat selesaikan sikit je soalan tu. Cikgu risau kamu dapat set yang sama. Jadi bila kamu dapat set yang sama, cikgu buat sikit je soalan. Cikgu masuk sikit soalan tu maksudnya sikit je markah. Okey. Hantar kat cikgu Okey. Jadi masing-masing yang dah buat tu boleh terus hantar dekat cikgu. Okey, ramai dah betul. Ramai dah hantar kat cikgu. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang tak ada idea kadaran ni macam mana? Cari situasi pertama. Situasi yang pertama adalah Zaida dibayar gaji sebanyak RM23.120. Kita tulis RM23 untuk 120 minit. Jika dia bekerja, maksudnya sekarang ni dekat situasi kedua. Dia bekerja 7 jam. Oh, dekat masa dia tak buat RM. Maksudnya 7 jam kamu pergi langkah dekat sini. Dan dia bayar sebanyak RM RM80.50. Tengok unit. Unit dia jam dengan minit lain. Jadi samakan. Jadi dekat sini cikgu samakan minit, cikgu tukar kepada jam. 120 minit berapa jam? Siapa tahu? 120 minit berapa jam? 2. Okey, pandai. 2 jam. Jadi dekat sini, lepas kita dah samakan unit. Ini RM, ini RM, ini jam. Kita bentukkan pecahan. Pecahan pertama adalah situasi pertama. RM23 per dengan 2 jam. Sama dengan situasi kedua. RM RM80.50 per dengan 7 jam. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, tapi ada yang buat diterbalik.
Contoh, situasi pertama dia pergi letak 2 jam, RM RM23 sama dengan dia pergi letak 7 jam per dengan RM RM80.50. Rasa-rasa betul ke salah untuk nombor 2 ni? Betul. Ya, dia dikira betul juga. Ini kamu jawab macam ni pun betul, kamu jawab macam ni pun betul. Selagi kamu tak ubah RM dengan RM, RM dengan RM, dan masa dengan masa, masa dengan masa. Kamu tak buat dia terbalik. Selagi dia tak terbalik, kamu dikira betul. Jadi nak dapat markah tu ada dua cara pula. Jadi ikutlah mana-mana cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Arif macam mana Arif? Okey ke Arif? Jelas ke Arif setakat ni? Jelas. Okey. Okey, habis soalan nombor 3. Kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Okey, kita nak cari apa ni? Kita nak cari dia punya perimeter cardboard yang tertinggal. Cikgu bagi kamu masa hadamkan soalan ni 1 minit. Soalan ni berapa markah ni? Soalan ni ada 2 markah. Jadi dia ada 2 markah. 2 markah ni selalunya soalan yang senang je. Jadi masing-masing cuba fahamkan elok soalan tu. Fahamkan elok. Sampai bila kita nak cakap soalan tu susah? Benda ni dia susah bila kita tak faham. Tapi bila macam mana cara nak faham? Baca dulu elok-elok. Okey. Jadi hadamkan. Mia dapat jawab ke Mia? Belum lagi. Okey. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Dengar tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Ya. Aik, mana yang lain? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Ya. Okey, baik. Raja di bawah menunjukkan sekeping cardboard berbentuk segi 4 tepat. Okey, maksudnya ini sekeping cardboard dia. Okey, Ahmad telah memotong cardboard tu kepada segi 4 sama. Ni tempat dia potong. Hitung perimeter cardboard yang tinggal. Mana perimeter dia? Perimeter yang kamu kena kira daripada sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi daripada sini, perimeter maksudnya kamu kena tambahkan setiap kulilit. Sini ada 12. Jadi kita letak 12. Tambah. Sini ada 25. Okay, jadi kita letak 25. Lepas tu nak dapatkan yang lain ni macam mana? Sini kan ada 8. Dia adalah bentuk segi 4 sama. Segi 4 sama maksudnya panjang dekat sini sama dengan panjang kat sini. Sama dengan panjang kat sini. Samakan panjang kat sini. Maksudnya kamu dah ada panjang sini. Panjang sini 8. Letak 8. Kamu dah ada panjang kat sini. Panjang kat sini 8. Kamu letak 8. Yang kamu kena cari panjang warna hijau dan yang panjang warna biru. Kalau cikgu nak cari panjang warna hijau, macam mana cikgu nak cari panjang warna hijau? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 12 tolak 8. Ya, 12 tolak 8. 12 tolak 8 kita dapat 4. Jadi kita letak tambah 4. Macam mana kita nak dapat panjang warna biru? 25 tolak 8.
Iya, 25 tolak 8. 25 tolak 8 kita dapat 17 tambah 17. Tekan sahaja kalkulator. 12 tambah 25 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 17. Jadi dekat sini kita dapat 74 cm. 2%. Senang je. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sebenarnya dia tak susah. Dia tak susah. Cuba cakap dia senang. Jadi nak dapatkan dia senang tu cari maklumat, cari idea macam mana nak buat. Okey. Habis soalan ni. Ada yang nak tanya apa-apa ke pasal soalan ni? Tak ada. Okey. Zahra Humaira, ada nak tanya cikgu ke? Okey. Tak ada. Okey, baik. Okey, ingat. Set ni cikgu tak share tau. Cikgu tak share. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan D. Kamu tengok masa ni 10:17. Cikgu ada dengan kamu 13 minit je lagi. Jadi kita cuba selesaikan soalan D. Macam mana nak cari faktor? Tengok, banyak benda kita belajar malam ni. Ingat lagi tak macam mana nak cari faktor? Cikgu ada bagi tips. Macam mana nak cari faktor? Siapa tahu macam mana cikgu ada ajar macam nak cari faktor tu? Ummu Atia ingat tak? Kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi betul dah? Apa? 1 sampai 10. Iya, 1 sampai 10. Ini tips daripada cikgu. Kalau kamu nak cari faktor, ikutlah tips daripada cikgu ni, mudah je. Faktor 45 ni berapa markah ni? Ni 3 markah. 3% dekat sini. Jadi masing-masing 45 ni kamu bahagikan sampai 1 sampai 10. 45 bahagi 1. 45 bahagi 2. 45 bahagi 3. 45 bahagi 4. 45 bahagi 5. 45 bahagi 6. 45 bahagi 7. 45 bahagi 8. 45 bahagi 9. Akhir sekali 45 bahagi 10. Lepas tu nak buat apa? Cari yang ada dapat nombor bulat. Tak nak ada nombor perpuluhan. Contoh, 45 bahagi 1 dapat 45. Jadi, ini adalah kamu ambil. 45 bahagi 2, kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat nombor bulat. 45 bahagi 2, kamu silap, nombor perpuluhan. Tak nak nombor perpuluhan. Jadi, bila ada dapat nombor puluhan, kamu potong terus. 45 bahagi dengan 3. Okey, kat sini kita dapat 15. Nombor bulat. 45 bahagi 4 dapat nombor perpuluhan. 45 bahagi 5 kita dapat 9. Kita ambil. 45 bahagi 6 nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. 45 bahagi 8 nombor perpuluhan. 45 bahagi 9 kita dapat 5. Okey, kita ambil. 45 bahagi 10 4.5 nombor perpuluhan. Lepas tu nak buat apa? Ambillah nombor yang daripada kamu tik tadi, ambil 2 nombor. 1 dengan 45. 1, 45. 3, 15. 3, 15. 5, 9. 5, 9. 9, 5. 9 dah ditulis. 5 dah ditulis. Jadi ini sahaja jawapan dia. Okey, 1 dah dibuat. 45 dah ada. 5 dah ada. 9 dah ada. 3 dengan 15. Kamu boleh buat P sama dengan 3. Q sama dengan 15. Jadi kita nak apa? Hasil tambah. Jadi 3 tambah 15 dapat 18. Ini sahaja 3%. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jadi bila dia suruh cari faktor, tak kisah nombor apa-apa pun, besar mana pun nombor tu, kamu ikutlah tips daripada cikgu, ambil 1 sampai 10 bahagikan.
Ambil nombor tu bahagi 1 sampai 10 bahagikan. Nombor yang dapat kalau kamu bahagi dapat nombor perpuluhan jangan ambil. Yang cikgu potong yang warna merah ni semua nombor perpuluhan. Senang je. Tapi kalau kamu tak tahu cara nak keluarkan faktor, kamu tak boleh jawab. Tapi kalau kamu boleh keluarkan faktor dia berapa, kamu boleh dapat 3% ni dengan senang sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita ada 9 minit lagi. Kita pergi laju sikit. Okey, 5A. 5A ni 3 markah, bro. Jadi cikgu bagi masa untuk kamu fikirkan. Apa jawapan 5A? Perihalan ni apa? Perihalan ni maksudnya dia kumpulan apa? Penyenaraian ni apa ahli kumpulan dia? Tanda pembinaan set ni apa kaitan antara kumpulan dengan ahli kumpulan? Okey. Jadi kumpulan dia apa kat sini? Kumpulan dia adalah bulan yang bermula dengan huruf J. Jadi kamu buatlah. Dia letak P. P ialah set. Set tu kan kumpulan. Set bulan yang bermula silap. Cikgu tersilap tulis. Cikgu kena tulis set P dulu Okey, kita tulis set P ialah bulan yang bermula dengan huruf J. Bulan bermula dengan huruf J. Senang je. Sebab apa? Jawapan dah ada dah. Jadi dekat sini kamu layak dapat markah 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Baik. Okey, penyenaraian. Apa ahli kumpulan dia? Kamu buat P sama dengan apa bulan yang bermula dengan huruf J? Bagi tahu cikgu. Apa bulan yang bermula dengan huruf J? Januari. Apa dia bulan yang bermula dengan huruf J? Siapa boleh bagi tahu? Januari. Januari. Lagi? Jun. Jun. Lagi? Julai. Julai. Itu je. 1%. Tapi kamu tahu tak cara ni? Ni yang kita buat tu. Okey, tanda pembinaan set. Yang ni kita dah buat dah kan. Kamu just ingat balik. Okey. Jadi P sama dengan buka kurungan X. X ialah apa? X ialah salin balik bulan yang bermula dengan huruf J. Bulan yang bermula dengan huruf J. Jadi dekat sini 1%. Jadi dekat sini ni soalan senang ke susah soalan ni? Cikgu nak tanya kamu. Soalan ni senang ke susah? Senang. Senang. Cumanya cara nak jawab tu, perihalan tu kamu tahu tak perihalan tu apa? Ni perihalan. Jadi kat sini cikgu bagi tahu. Penyenaraian, kamu tahu tak cara nak senaraikan tu? Ni cikgu bagi tahu. Tanda pembinaan set, kamu tahu tak tu? Ini cikgu bagi tahu. Salin nota ni elok-elok. Jadi setiap salin nota ni, sebelum kamu masuk dewan periksa ataupun kelas, sebelum jawab periksa, tengok balik nota-nota yang cikgu dah ajar ni. Jadi malam ni kita bukan pergi kepada pembelajaran topikal. Kita ulang kaji. Inilah masuk ulang kaji. Okey, habis dekat 5A. Jelas ke semua 5A? Boleh faham ke? Boleh. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini banyak lagi. Okey, kita jawab soalan yang terakhir. Kajian menunjukkan segitiga bersudut tegak PQRST, PQT dan RST. Nyatakan jawapan hipotenus. Hipotenus tu apa? Cikgu nak tanya kamu, hipotenus tu apa semua? Barisan yang panjang. Kalau kita tengok kat sini yang paling panjang apa? Yang segitiga yang pertama yang paling panjang apa dekat sini? Dekat segitiga A tu.
PQ. PQ. Tulis tu 1%. Okey, dekat B ni. Mana yang paling panjang? RS. RS. Tulis RS ni 1%. Total 2% kamu dapat kat sini. Senang ke susah? Cikgu nak tanya kamu, senang ke susah? Senang. Senang. Jadi, ya dia senang. Tapi kamu tahu tak hipotenus tu apa? Itu yang kamu kena tanya diri kamu. Kamu ada tak maklumat pasal hipotenus? Bila ada maklumat baru kamu boleh buat. Tu bahagian C. Jadi hipotenus ni apa? Hipotenus adalah sisi yang paling panjang. Okey, macam mana nak tahu sisi yang paling panjang? Kita tengok mana sudut 90 darjah. Okey, ni sudut 90 darjah. Jadi yang depan dia PQ. Ni 90 darjah. Yang depan dia RS. Itu cara nak cari dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, habis. Okey. Jadi kita dah ada lagi beberapa minit. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Jadi masing-masing